Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Mudik kualah membeli bengkah, sayang pesanan terupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Encik Patrick Vin Balavinoten yang dipertua PIBG SK Jalan Bukit 1 Kajang. Yang berusaha Puan Jamila binti Muhammad Yusof, Guru Besar SK Jalan Bukit 1. Yang dihormati Puan Malahati binti Kamaruzaman, Naib yang dipertua PIBG SK Jalan Bukit 1. Barisan Guru Penolong Kanan, Barisan Ahli Jawatankuasa PIBG, Barisan Pendidik, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian. Alhamdulillah dipanjatkan kesyukuran kerana dengan izin serta limpah rahmatnya kita diberikan kekuatan untuk berhimpun dalam majlis Mesyuarat Agung PIBG SK Jalan Bukit 1 kali ke-48 tahun 2021 secara maya melalui aplikasi Google Meet. Mesyuarat kali ini diadakan dalam keadaan situasi dan suasana yang berbeza berbanding tahun-tahun sebelumnya disebabkan pandemik COVID-19. Didoakan semoga kita semua dan ahli keluarga terus dilindungi dan diberi kesihatan dan kesejahteraan oleh Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Pihak majlis serta seluruh warga sekolah mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua hadirin dan ibu bapa kerana sudi meluangkan masa bagi bersama-sama menjayakan Mesyuarat Agung PIBG secara maya yang kita rencanakan pada hari ini. Semoga dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dapat melancarkan lagi majlis kita pada pagi ini. Bagi memberkati dan memuliakan majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon keberkatan ilahi agar segala urusan mendapat rahmatnya. Untuk itu, majlis dengan hormatnya menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Yusof Binlah bagi memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum. Kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad khatiman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajil wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam ta'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajilihi wa ajilihi alimna minhu wa la ta'lam. Allahumma ya Fattah ya Alim. Di hari yang mulia ini ya Allah, kami berhimpun dan menadah tangan tanda kesyukuran di atas segala nikmat yang telah Engkau berikan, iaitu nikmat iman. Ya Tuhan kami berhimpun dan menadah tangan untuk memohon keampamunan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah majlis kami pada pagi ini majlis yang Engkau berkati oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berkatilah usaha kami ya Allah. Mudah-mudahan dengan usaha kami sekolah ini akan menjadi sekolah yang terbilang cemerlang, sekolah yang disegani dan dihormati, sekolah yang melahirkan murid-murid yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perbaikilah segala kesilapan kami, jeningkanlah hubungan antara kami, jenakkanlah dan lembutkanlah hati-hati kami dan satukanlah hati-hati kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Yusof Binlah atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita sentiasa dirahmati Allah hingga ke penghujungnya. Hadirin yang dihormati sekalian, sesungguhnya
Kerjasama dan komitmen yang dicurahkan oleh guru dan ibu bapa amat penting dalam usaha melahirkan murid yang berketerampilan, bukan saja dalam bidang akademik, co-curriculum, bahkan sahsia diri yang cemerlang. Walaupun dalam mengharungi situasi pembelajaran secara maya dari rumah masing-masing. Semoga anak-anak kita akan menjadi insan yang cemerlang, bukan sahaja cemerlang di dunia, malah cemerlang di akhirat. Majlis pada pagi ini dimulakan dengan mempersilakan yang berusaha Puan Jamila binti Muhammad Yusof, Guru Besar SK Jalan Bukit 1 untuk menyampaikan ucapan. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis. Bagai situ. Puan minta yang berhadap berhadiran naik dulu. Minta yang Vin, PI DP PIBG, Puan Malahati, Timbalan PIBG, Puan Hashidah, penolong kanan kurikulum, Encik Bin Sufli bin Osman, penolong kanan hal ehwal murid, Encik Rizwan bin Murad, penolong kanan co-curriculum. Guru-guru yang dikasihi dan ibu bapa yang diingati selalu. Terima kasih kerana hari ini kita bersama-sama dapat bertemu di majlis Mesyuarat Agung PIBG kita yang telah beberapa kali ditangguhkan. Termasuk hari ini sudah 3 kali permohonan kita anjurkan kepada PPD untuk menjadikan mesyuarat kita ini nyata. Sebelum ini terpaksa ditangguhkan beberapa kali kerana keadaan pandemik. Kita tidak dibenarkan untuk membuat sebarang mesyuarat agung sama ada secara online begini, apatah lagi bersemuka. Baik, seterusnya saya nak menyentuh mengenai pembukaan sekolah secara berperingkat mengikut fasa. Sekarang kita berada di fasa 1, fasa 2 ya, fasa 2 sekolah kita. Fasa 2 Negeri Selangor. Fasa 1 kita semua tak akan bersekolah, ya, tak bersekolah. Fasa ini ialah contoh-contoh pembukaan sekolah lah. Untuk fasa 3 baru dibuka sekolah secara bersemuka, tetapi dengan bilangan murid yang minima. Maknanya separuh murid datang minggu ini, separuh murid datang minggu depan. Macam tu. Ya. Walau bagaimanapun kita masih belum lagi sampai ke fasa 3. Sekarang ni PDP masih di dalam keadaan online ya, PDPR ya, PDPR.
kita akan mengikut saranan MKN yang akan membuka sekolah bersemuka sepenuhnya apabila telah dibenarkan ya. 3 Oktober akan dibuka sekolah kepada murid-murid pendidikan khas. Murid-murid pendidikan khas bagi sekolah yang dalam fasa 3. Kita masih lagi fasa 2. Jadi kita menunggu pengumuman dari MKN sama ada Selangor ini dalam fasa yang keberapa. Ya, baru kita buka sekolah ya. Jadi ibu bapa akan dimaklumkan dari masa ke masa bila sekolah akan dibuka, sekolah kita akan dibuka. Kita masih lagi fasa 2 untuk pengumuman. Okay, next untuk fasa 4, sekolah akan dibuka bagi negeri-negeri yang fasa 4 akan dibuka pada 4 hari bulan lah. 4 hari bulan tu bagi kita yang negeri Selangor ni. Yang negeri-negeri yang B 3 hari bulan, 4 hari bulan. Kemudian akan 18 Oktober untuk murid tahap 1. Darjah 1, 2, 3. Ya, yang 4 hari bulan tadi untuk murid berkeperluan khas, sekolah kita tak ada. Dan murid prasekolah. Kemudian 18 Oktober untuk murid tahun 1, 2, 3. Kemudian 1 November untuk murid tahap 2, darjah 4, 5, 6 datang secara bergilir tadi. Tetapi sabar dulu, jangan datang sekolah lagi, tunggu pengumuman MKN negeri Selangor berada dalam fasa keberapa. Ya. Ingat ya, kita masih lagi dalam fasa 2. Maknanya pembelajaran secara PDPR. Ya, online. Ya, online. Baik, kemudian sekolah akan seterusnya sehinggalah 11 Disember. Selepas itu 11 Disember 11 Disember tu kita cuti. Sampailah ke Januari 2002. Januari 2002 tu ialah cuti akhir tahun. Cuti akhir tahun. Kemudian bersekolah semula sehinggalah Mac 2022. Maknanya murid yang tahun 6 tahun ini akan bersekolah di sekolah rendah sekolah kita ni sehingga Mac 2002. April 2002 baru pergi sekolah menengah. Ya, macam tu. Dia punya plan. Ya, dia punya plan. Tapi sabar, tunggu dulu. Jangan datang sekolah lagi. Ya. Baik. Untuk pembelajaran sementara yang PDPR ni, yang fasa 3 ni, fasa 2, 3 ni masih PDPR online. Ya, jadi saya mengharapkan ibu bapa sama-sama memberi sokongan kepada anak-anak kita belajar melalui online. Terima kasih banyak-banyak kepada ibu bapa yang membenarkan memberi, yang bersungguh-sungguh menyediakan gadget untuk anak-anak belajar. Ya, anak-anak belajar. Bukan mudah ya nak kongsi satu gadget dengan 5-6 orang anak untuk belajar pada masa yang sama. Jadi sebab itulah sekolah kita membuat jadual yang sangat fleksi supaya murid kita tak dapat belajar dalam masa yang sama. Ya. Cikgu-cikgu akan mengubah sedikit jadual-jadual itu ya, supaya murid kelas ini tetap ada cikgu. Murid kelas ni pun tetap ada cikgu. Ya, sebab cikgu kita kurang. Guru matematik berapa orang ya? Berapa orang saja? 3 orang untuk darjah 1 hingga 6. Jadi cikgu terpaksa bertukar-tukar ya. Jadi ibu bapa saya memohon
Maknanya melihat yang usaha cikgu untuk masuk setiap kelas itu sebagai suatu yang besar ya. Mungkin ibu bapa tidak nampak yang cikgu kita berusaha untuk ke arah itu ya. Nanti tunggu bila cikgu tak masuk lagi ikut jadual ya. Bukan begitu ya. Cikgu terpaksa masuk ikut masa dia. Okey, contohnya hari Rabu matematik. Cikgu dah saman lah matematik untuk darjah 2. Kemudian darjah berapa lagi? Dia kena pergi banyak kelas ya. Jadi saya beri kelonggaran pada cikgu dah saman. Okey. You plan jadual you. Okey, kemudian silakan masuk dan start kelas. Macam tu Dan untuk pengetahuan walaupun begitu, cikgu dah saman dan cikgu-cikgu kita, ramai cikgu kita, cikgu Wan, Zaliha, cikgu Azmi, ramai cikgu kita. Kita ada 21 orang guru, semuanya PDPR-nya sangat bagus. Dapat pujian sehingga ke PPD ya. Ke PPD. Sebab mengajar melalui ini ya, mendapat pujian. Okey, selepas itu okey, pembukaan sekolah ya, vaksinasi warga sekolah. Vaksinasi warga sekolah ni untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, seluruhnya cikgu-cikgu kita telah pun mendapat 2 vaksinasi ya, 2 dos vaksinasi, termasuk pekerja pembersihan, pekerja ataupun pengawal. Semua dah 2 ya, lengkap ya, jangan bimbang. Jadi maknanya vaksinasi sekolah kita sangat bagus ya, sangat komplit dah. Okey, tak ada yang menolak ya, tak ada yang menolak. Okey, seterusnya kita tengok untuk pengoperasian dan pengurusan sekolah. Okey, untuk keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah ketika sekolah dibuka nanti ya, wajib ya, kita wajibkan seperti yang telah ditetapkan oleh MKN, iaitu pakai pelitup muka ya. Pelitup muka berganda. Maksudnya bagaimana? Tuan-puan uruskanlah anak-anak itu memakai mask yang biru ni ya, ataupun pegawai warna yang warna lain, kemudian yang pelitup kain pula di depan. Sebab apa? Yang berwarna, yang nipis ni dia 60-70% menapis ya? Yang kain menapis lagi untuk tembusan virus tu ya. Jadi untuk keselamatan pakai 2. Kalau dapat pakai satu lagi yang face shield tu lagi bagus ya, lagi bagus ya. Yang penting pakai, tapi jangan bimbang kalau tak ada benda ni, sekolah akan bagi ya. Jangan bila dah datang sekerat terlupa bawa mask, tak datang sekolah terus. Bukan macam tu. Datang dan kita sediakan ya, kita berikan, sekolah akan berikan ya. Kita dah ada stok, kita dah dapat stok, orang yang menyumbang ada ya, dah ada untuk itu. Cuma pesan pada anak-anak pakai, jangan tak pakai, sebab dalam kelas selalu saya pantau murid dia buka, maklumlah lemas kan. Tapi dalam keadaan yang sekarang kita harus memakai itu sebagai pelindung pada kesihatan diri. Okey, kemudian pesan juga anak supaya ada jarak 1 meter tu minima, 1 meter. Kalau waktu bersukan kita akan 2 meter Jadi memang kelas pun dia ada penjarakan 1 meter, 1 meter. Kemudian pesan pada anak-anak, jangan lupa sabun tangan, basuh ya. Setiap masa ya, setiap masa. Kalau dia sentuh apa, setiap mata ni ya, basuh. Sanitasi. Macam sekolah semua sediakan benda-benda ni. Tetapi saya sarankan supaya kalau ada ibu bapa yang boleh sparekan anak 1 botol tu untuk sanitasi sementara dia pergi
pergi balik sekolah tu dia nak pakai kan, buat, beli, sediakan. Okey, yang saringan kesihatan di sekolah, pintu masuk tu memang kita buat macam biasa. Kemudian kalau suhu murid 37.5 darjah Celsius, maknanya dia demam dah. Memang kita tak bagi dia masuk, ya. Seandainya kalau murid ada gejala, selepas mak dia dah pergi, kita akan simpan dia di bilik isolasi, isolasi. Okey, kita tengok pada susunan meja tu. Memang ini sekarang kita buat begini, ya. Memang jarak-jarak satu-satu, dan jadi kita senggang ni dulu satu meja satu murid. Sekarang ni satu meja sini kosong dan satu baru ada murid. Betul-betul 1 meter. Itu sebab dalam satu sekolah dan satu kelas terpaksa 15 orang saja murid. Ya. Jadi memang ni. Jadi kita mengharapkan cikgu percayalah dengan sekolah. Sekolah akan buat benda ni, ya. Okey. Kemudian memastikan pengudaraan yang baik. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa sehingga bulan Ogos, sekolah kita telah mendapat peruntukan 150,000 untuk kita bina, kita pasang kipas, pintu, whiteboard, elektrik, ya, untuk ini, untuk kata memastikan pengudaraan apa semua, ya. Jadi insya-Allah sekolah memang membekalkan keadaan yang baiklah, keadaan baik untuk kesihatan anak kita, insya-Allah, ya. Kita akan patuhi. Okey, untuk murid-murid yang makan kita akan buat macam yang sebelum ni. Makan di dalam kelas, waktu rehat dan aturannya ada. Ya, ada cikgu tunggu. Ya, cikgu tunggu. Kemudian bila datang sekolah pakai pakaian yang kemas dan sesuai. Kalau tak ada baju sekolah, dah tak muat, macam-macam lah, ya. Pakai baju yang sesuai dan kemas. Pakai tracksuit yang hitam atau biru tu. Kemudian t-shirt putih, kalau tak ada langsung lah, t-shirt putih. Nanti cikgu PK hand dan cikgu dah saman akan terangkan ini nanti apabila kelas telah dibuka, ya. Baik. Pendidikan jasmani akan dibenarkan nanti, ya. Tapi kurikulum tak dibenarkan secara bersemuka. Okey, kemudian kita tengok kepada kehadiran. Bagi murid hadir nanti ikutlah seperti yang sekolah akan jadualkan. Kemudian yang saya sebut tadi semua, ya, pakai pelitup muka apa semua tu. Kemudian pakaian. Yang penting hadir. Hadir ke sekolah, hadir ke sekolah. Kalau baju tak ada, jangan tak pakai baju. Pakai baju yang sesuai. Ya, pakai baju sesuai, yang penting hadir. Sebab hadir ke sekolah lebih seronok. Betul tak? Anak-anak, nanti tolong beritahu anak-anak, hadir ke sekolah. Sebab apa? Dalam PDPR ni ada juga murid yang tak masuk masa PDPR dia. Ya. Jadi kita boleh tahu dia ni suka datang ke sekolah sebab tak suka masuk dalam PDPR, ya. Baik. Kemudian kita pergi pengawalan dan penyuraian murid. Sekolah kita pilih model 1 dan 2. Ya? 1 dan 2. Memang yang ni kita dari tahun lepas, ya, 1 dan 2. Kemudian keselamatan, kesihatan. Yang ni kita telah sebutkan tadi. Jangan lupa. Okey. Ingat semula. Kemudian tengok kepada keselamatan, kesihatan guru murid. Mengenai sanitasi, semua sekali, ya. Parent boleh tengok kalau anak demam di rumah, tak payahlah hantar, ya. Tak payahlah hantar ke sekolah. Sebab kita menjaga kemaslahatan orang lain sama, ya. Kemudian sekolah memang kita sanitasi sebelum dan selepas murid, ya, gunakan.
Okey, kemudian kita pergi kepada pengurusan prasarana yang saya sebut tadi. Kemudian kita pergi kepada semua-semua ni Okey, prasarana ni kita telah buatkan. Mana-mana yang tidak perlu kita buang. Kita buang. Okey, ujian murid yang COVID-19, murid yang datang yang ke sekolah ada COVID ni kita akan hantar ke PKD lah terus PKD. Masuk dalam bilik isolasi dan hantar ke PKD. Baik, kepada ibu bapa yang ada masalah penyediaan gadget, saya mohon uruskan yang boleh dan maklumkan kepada kita. Sekarang ini pihak sekolah sedang berusaha untuk mendapatkan dan menyediakan gadget-gadget kepada murid. Dan kita ada memohon berusaha untuk dapatkan dan dari syarikat swasta. Kita sedang berusaha dengan PIBG. Doakan supaya apa yang kita dapat ni, apa yang kita mohon ni akan dapat. Mohon ni akan dapat supaya sama-sama murid kita dapat belajar dengan tenang kita, sebab kita tak tahu keadaan pandemik ini, fasa-fasa ini akan berubah bila. Maknanya kita sentiasa bersedialah, bersedia. Okey, seterusnya saya nak ucapkan terima kasih kepada semua sebelum saya menutup ni. Mungkin agak panjang saya bercakap ni tapi saya ambil masa ni lah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua guru kita. Guru Sekolah Kebangsaan Jalan Bukit Satu yang hanya ada beberapa kerat saja, PIBG dan ibu bapa, sebab sama-sama mendukung kemajuan sekolah kita. Kalau kita tak bersatu, rezeki kita tidak murah. Saya beritahu awal. Sebab kita menyambung silaturahim dalam sekolah kita sentiasa ada aliran rezeki. Sentiasa ada. Jadi kita kekalkanlah keadaan keharmonian di antara tiga warga sekolah, stakeholder sekolah ni yang sangat-sangat menjamin ke arah kebaikan dan kemakmuran sekolah kita. Kemudian kita sentiasa menjalankan iTouch. iTouch ni apa? Intelligent touch. Sentuhan yang bijaksana. Sentuhan bijaksana ni maknanya kita buat yang terbaik untuk sekolah kita. Sekali kita sentuh, semua akan jadi baik. Contohnya dalam iTouch tu, anak-anak dia apa? I raih. Kita raihkan murid yang hari jadi dia, yang berjaya, ibu bapa, hari ibu, hari bapa semua. Perayaan-perayaan. Kemudian ada air senyum tu maknanya sentiasa senyum meraihkan semua orang. Mengalu-alukan mengalu-alukan. Okey, kemudian kita ada banyak lagi air kita ada papar kat sekolah. Kita ada papar kat sekolah. Baik. Selain daripada itu, kita harus mewujudkan satu komunikasi yang baik di antara pihak sekolah dengan ibu bapa untuk menunjukkan bahawa perkembangan dan pertumbuhan anak-anak tu walaupun dengan keterbatasan berhubung. Contohnya sekarang, kalau ada apa-apa, ibu bapa boleh berurusan dengan sekolah. Ramai ibu bapa kita yang berurusan bertanya macam mana anak dia nak belajar. Memang ada, personal. Tanya pada guru, tanya pentadbir. Dia alu-alukan begitu. Maknanya kita siasa berhubung macam mana nak uruskan PDPR anak. Sebab apa? PDPR dan walaupun PDPR, pentaksiran tetap berlangsung PBD, pentaksiran bilik darjah. Murid tu masuk ke dalam kelas, dia belajar, hantar assignment dia, itu ialah ada penilaian. Ada penilaian. Kita ada tahap 1, tahap penguasaan 1, pencapaian 1, TP 2, 3, 4, 5, 6. 6 ni yang terbaik lah. Dia boleh jadi model kepada orang lain. Jadi ibu bapa boleh pilihlah nak letak anak tu ke tahap pencapaian mana, TP berapa. Kalau boleh 6 lah. Anak kita boleh jadi ikutan ataupun ikon kepada murid lain.
Dan amalan anak kita yang baik tu, amalan baik anak kita tu, dia menghantar assignment, dia baiklah dari segi bahasanya dalam pembelajaran PDPR tu. Maknanya dalam PDPR tu dia tidak bising, menimbulkan ataupun bercakap dengan keadaan yang tidak sesuai bahasanya. Yang tu tak dapatlah markah. Kalau murid yang cakap baik, polite, tak akan dapat, guru-guru akan beri markah untuk amalan baik dia. Memang ada, dan markah ni akan dibawa sehingga ke sekolah menengah. Akan diisi dalam SSDM, amalan baik, dan ini sekolah menengah pun boleh dapat ni benda ni nanti, ya, sebab murid akan gurunya akan tengok nanti, ya, sebab dia ada rekod dah. Rekod murid itu ialah nombor IC dia, ya, nombor IC dia. Baik, kemudian selain daripada tu, ya, PAJSK. PAJSK sekolah kita buat banyak, ya, terlalu banyak pencapaian sehingga peringkat kebangsaan ada, negeri ada, ya. Sekarang ni masa PDPR ni, ya, masa sedang sekolah ditutup, ya. Kegiatan-kegiatan yang untuk diisi markah dalam PAJSK tu memang ada buat, ya. Guru-guru seperti Cikgu Dasaman kita, Encik Rizwan, ya, Cikgu Sarimah, ya, banyak buat program-program. Puan Hashidah, banyak program-program yang untuk menambahkan markah murid dalam PAJSK, ya. Contohnya yang kangaroo math tu, ya, Puan Hashidah, ya. Banyak-banyak, sangat banyak, ya. Puan Siti Kartina, ya, untuk Tunas Puteri. Kemudian Cik Puan Azlin untuk Pandu Puteri Islam, ya, Puteri Islam. Banyak, terlalu banyak sebenarnya. Pengakap ada, yang ada dapat gangsa, yang ada itu semua, ya. Semua itu ialah untuk markah PAJSK. Jadi galakkan anak-anak kita sertai ini walaupun dalam keadaan tidak dapat pergi sekolah, ya. Yang terbaru ialah one right, ya. Yang itu sekolah kita akan dapat banyak imbuhan seandainya dapat penyertaan yang ramai. Jadi tolong galakkan anak-anak kita buat. Yang telah dilancarkan 2 minggu lepas, ya. Kita lancarkan 2 minggu lepas tu, teruskan bersama-sama. Cikgu Dasaman dah buat, ya. Okey, untuk murid-murid yang berjaya dalam banyak ramai murid kita yang dapat, ya. Narendra, Nas, apa semua tu kan nanti. Selepas sekolah dibuka kita akan berikan CJ tu, ya. CJ dah ada banyak, ya, di bawah pimpinan Cikgu Azmi, ya. Jadi, ya, sebelum saya sudahi, saya nak ajak bersama-sama kita, ibu bapa dan pihak sekolah, sama-sama kita satu sah menuju jaya, muafakat bersama-sama untuk menghantar diri kita ke syurga, ya. Pilihan berada di tangan kita dan kita pilih, ya. Baik, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih atas ucapan Puan Guru Besar sebentar tadi. Hadirin sekalian, seterusnya majlis dengan sukacita dan penuh takzim mempersilakan Yang dihormati Encik Patrick Win Balivinotan yang di-Pertua PIBG SK Jalan Bukit 1 Kajang sesi 2020-2021 bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan Majlis Perasmian Mesyuarat Agung PIBG SK Jalan Bukit 1 Kajang tahun 2021. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang berbahagia pengurusi majlis, Cikgu Dasaman. Makin handsome Cikgu. Dah lama tak jumpa muka ni. Yang berbahagia Puan Jamila, nampak 5 tahun lebih muda. Yang berbahagia Puan Malati. Puan Malati saya nampak tadi lepas tak jumpa depan-depan, nampak dah makin comel lah.
makin sehat. Alhamdulillah ya, cukup. Okey, barisan EJK, barisan cikgu-cikgu, Ustaz Yusof, Ustaz rambut dah nampak tak ada uban. Alhamdulillah, syukur. Ya. Okey, Cik Kumar, Cik Indra, cikgu-cikgu, barisan ibu bapa. Sebenarnya saya patut tahun ni dah bersara wajib. Sebab kerajaan mengatakan tempoh pemilihan Perdana Menteri 5 penggal je. Tapi ini dah masuk 6 penggal. Tapi yang sedihnya, kita dicuba dengan C19, COVID-19 ni. Kita dicuba berbagai-bagai halangan datang, bagai-bagai cabaran datang. Tadi kita dengar ucapan guru besar pasal prestasi cikgu. Sebenarnya pada saya, cikgu pun mengalami situasi yang kurang senang. Sebab biasa dah berdepan dengan anak-anak murid ni. Dan saya rasa cikgu pun dah terpaksa berkorban dalam cara yang berlainan sekarang ni. Bukan senang. It's not easy. Sebab selama kita mengajar, cikgu mengajar di depan, tapi sekarang terpaksa tengok screen. Dan tak dapat one-to-one ataupun committed concentration. Lepas tu itu satu cabaran. Cabaran yang anak-anak pula, macam anak saya sendiri pun ni, mereka bagaikan terperangkap dalam penjara rumah. Tak dapat jumpa rakan-rakan. Itu kadang-kadang saya tengok anak saya masa sesi pelajaran tu, dia agak beremosi lah. Nampak kawan tapi you can see, can't touch. Jadi satu cabaran yang sangat besar pada pihak pengurusan sekolah, ibu bapa dan anak-anak. Jadi macam mana pun kita doa untuk yang terbaik, iaitu kita doa supaya benda ni akan berakhir. COVID-19 ni akan berakhir kerana kita dapat kembali kepada masa yang lepas macam biasa. Tapi ini memerlukan perhatian, sumbangan, inisiatif dan juga pelaksanaan ikut SOP semua pihak. Saya harap ibu bapa dan setiap guru jangan jadi terlalu gairah bila bendanya dikata boleh melancong, boleh berpesta. Sebab saya sendiri ke Hulu Langat minggu lepas dan mereka terpaksa tutup sungai dan kawasan berkelah kerana pelaksanaan SOP itu gagal. Terlampau gairah sangat nak keluar. Kita faham emosi masing-masing. Jadi saya tak nak berucap panjang lebar, cuma saya nak bagi tahu apa yang tengah berlaku sekarang bukan hanya di Malaysia tapi seluruh dunia seperti yang anda tahu. Dan untuk khasnya untuk sekolah, kami telah bersetuju sebelah suara iaitu AJK PIBG yang ada ni akan terus kami akan terus bekerjasama dengan sekolah sehingga tahun depan, di mana AGM yang baru akan dibuat dan lantikan baru akan dibuat. Dan saya sangat-sangat berterima kasih pada The Hidden Warriors. Ini pejuang-pejuang, tak payah pegang senjata berjuang di sepadan. Tapi kita sebenarnya ada pejuang-pejuang yang tak bernama, The Unknown Warriors dalam solar kebangsaan Bukit Satu. Dalam segala kekurangan yang mereka ada, mereka membuka food bank. Saya tak nak sebut nama sebab nanti pahala kurang. Biar mereka ni Allah yang tahu. Mereka buka food bank, mereka mengeluarkan duit sendiri, menyediakan bekalan beras dan macam-macam untuk yang lain, untuk ibu bapa yang ada. Dan juga mereka tak berhenti-henti untuk membantu pada mereka yang keluarga-keluarga memerlukan. Jadi doa saya lah dalam kesusahan yang kita ada, bila kita menderma pada orang lain, berkat pahala dia besar. Jadi pada yang tengah mengalami dugaan-dugaan ni, bersabar. Dan saya rasa banyak dalam soalan ni yang sedia bantu, tetapi dalam kemampuan sendiri. Kemampuan yang itu je lah. Kita tak boleh demand lebih. So kita kena belajar untuk hidup dengan COVID-19. Jadi akhirnya saya dapat balik ke sekolah ni lepas hampir setahun tak masuk sekolah ni. Dan sekolah ni masih hijau.
sangat bersih dan saya nampak banyak perubahan yang telah berlaku dalam sekolah ni. Dulu kalau kita perlu tarik extension, sekarang tak perlu dah. Tempat perhimpunan tu banyak PowerPoint waterproof lagi. Dan juga ada juga projek-projek yang terkendala sebelum ni, insya-Allah akan dilakukan dalam masa-masa yang akan datang ni. Jadi saya doa, saya harap para ibu bapa, cikgu-cikgu semua bersabar, bertenang, berdoa, supaya kita dapat kembali ke zaman kegemilangan kita. Cuma sedihlah sebab apa, rancangan 2 tahun yang lepas ni banyak yang telah gagal. Khasnya kita sepatutnya menjemput sama ada Sultan Selangor ataupun anak dia Sultan Selangor ke sekolah ni, Tengku Mahkota, untuk perasmian jubli kita. Tapi Allah ada rancangan lain lah. Jadi kita bersabar, kita bertawakal, dan doa saya yang terakhir ialah semua sihat, kekalkan SOP, kekalkan SOP, dan yang paling penting kita jaga diri kita sendiri. Dan insya-Allah bila sekolah buka, kalau ada parents yang mengalami apa-apa masalah sekalipun, macam cikgu Puan Jamilah kata tadi, baju dah ketat lah, baju dah kecil, baju dah koyak ke, tak apa, bagi tahu je. Kita akan usaha yang terbaik. Dengan ni saya merasmikan Mesyuarat Agung tahun 2020-2021 dengan rasminya. Terima kasih.
Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Dihormati Encik Patrick Vin Bariwanathan kerana sudi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis pada hari ini. Pihak sekolah juga menjemput semua ibu bapa untuk melayari Facebook sekolah untuk mengetahui perkembangan terkini dan gambar-gambar serta video berkaitan aktiviti sekolah. Hadirin sekalian, majlis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua AJK PIBG sesi 2020-2021 yang telah memberikan kerjasama dan sentiasa mengorbankan masa dan tenaga dalam menjayakan program-program sekolah dan PIBG. Walaupun kita dibatasi oleh keadaan pandemik yang melanda, komitmen yang ditunjukkan oleh AJK PIBG memang tidak boleh dinafikan. Menyumbang tenaga mengikut keupayaan dan kepakaran masing-masing. Bukan sahaja dari segi tenaga, malah wang ringgit bagi memastikan anak-anak kita dan sekolah khususnya terus cemerlang. Sesungguhnya, budi baik dan jasa tuan-tuan dan puan-puan dalam menerajui PIBG SK Jalan Bukit 1 demi kecemerlangan anak-anak, hanya Allah jua yang mampu membalasnya. Hadirin sekalian, dari mana asalnya usah diusul, molek budinya menambat hati. 2-3 bicara, salah tersasul, jangan dibawa ke dalam hati. Sekarang, saya akan menyerahkan majlis ini kepada Encik Patrick Vin Bariwanathan yang dipertua PIBG SK Jalan Bukit 1 untuk meneruskan agenda mesyuarat. Dipersilakan. Salam semua, minta maaf ya, mic tertutup sebentar tadi. Okey, kita akan terus untuk membentang agenda-agenda mesyuarat yang kita ada. Jadi untuk itu yang pertama yang kita akan lakukan ialah sebentar ya. Kita akan membaca minit-minit yang lepas ya, minit-minit lepas, mesyuarat minit-minit lepas. Jadi untuk itu boleh minta sharekan mesyuarat minit yang lepas. Kita minta sharekan minit yang lepas. Saya tak akan membaca satu persatu, tetapi saya minta para hadirin, ibu bapa dan cikgu-cikgu untuk melihat sendiri mesyuarat yang lepas. Kita akan mula dengan laporan tahunan PIBG 2020 ya. Seperti yang tahu anda baca, tahun lepas kita telah membuat lantikan PIBG yang baru dan dalam mesyuarat itu kita telah bersetuju iaitu lantikan ini akan berkhidmat sehingga 25 September tahun ini. Tetapi kita telah adakan mesyuarat minggu lepas, hari Sabtu, dan kita telah sebulat suara mengatakan iaitu AJK yang sedia ada ni akan berkhidmat sehingga mesyuarat AGM pada, insyaAllah tak ada halangan, bulan 1 tahun depan. Sebab kalau kita buat lantikan baru sekarang, dan apa yang akan berlaku ialah kalau tahun depan kita ada AGM dan ada lantikan baru lagi, AJK itu dalam masa yang singkat ni memang tak dapat orang kata berbuat banyak lah. Jadi kita tak nak ada isu-isu di mana rencana-rencana atau rancangan-rancangan AJK baru buat tergendala dan 4 bulan ni memang susah nak laksanakan apa-apa plan yang ada. Jadi barisan AJK, saya sebagai seorang YDP, Puan Malati sebagai Timbalan YDP, setiausaha kita ialah Puan Nur Radia, Bendahari ialah Puan Nur Azlin. AJK ibu bapa terdiri pada Encik Indra,
Puan Nur Hashimah binti Hamzah, Encik Kumar, Puan Nur Syikin binti Syairuddin, Puan Sharifah binti Ibrahim dan Encik Muhammad Fazli. Encik Muhammad Fazli tak dapat hadir hari ini kerana ada urusan keluarga. Dan EJK guru terdiri pada Cikgu Rasaman, Cikgu Muhammad Azmi, Puan Syabiza binti Ahman, Puan Wan Zaleha, Puan Indra, Puan Fasfa dan Puan Roshimah. Jadi kita dapat lihat kehadiran EJK dan kehadiran PIBG tahun lepas. Aktiviti umum PIBG ialah sumbangan kepada pengawal lalu lintas setiap bulan, sumbangan untuk program kokurikulum sekolah, sumbangan untuk program hal ehwal murid sekolah, sumbangan untuk program kokurikulum sekolah, mencari dana dan dari pihak luar untuk menjayakan aktiviti di sekolah. Okey, isu dana ni seperti tuan-tuan dan puan-puan tahu, kita mengalami ada situasi di mana bantuan daripada pihak luar telah berkurang dengan drastik sebab keadaan ekonomi kita. Tetapi walaupun dalam isu kekurangan dana, tetapi syukur Alhamdulillah sangat, kita masih dapat melaksanakan seperti yang saya katakan dalam ucapan saya tadi ialah food bank, khasnya food bank. Dan juga saya tahu sendiri banyak cikgu-cikgu dari sekolah ini, mereka menyediakan food bank mereka sendiri di kawasan taman-taman yang mereka tinggal. Dan apa orang kata, benda-benda adalah satu aktiviti yang sangat-sangat patut dibanggakan lah. Dan juga kita bercerita pasal penyelenggaraan sekolah, dan kali ini kita dapat lihat seperti yang guru besar katakan tadi, whiteboard dah baru, pintu dah baru, dan saya sendiri telah jalan keliling sekolah tadi dan saya nampak wiring banyak yang dah buat, banyak wiring yang dah buat, lampu-lampu pun dah ada, dan juga sumbangan Hari Anugerah Kecemerlangan. Jadi untuk isu itu untuk isu Hari Anugerah ni, walaupun secara maya, tetapi kami telah bersetuju minggu lepas, iaitu mana-mana pelajar yang telah menyertai secara maya ni, dan telah mendapat sekurang-kurangnya sijil, dia akan diberikan anugerah sebaik sekolah dibuka balik. Kita adakan satu hari anugerah untuk pelajar sepanjang musim PKP ni yang telah menyertai. Saya dapat tahu ada anak yang telah masuk ke pertandingan chess, dan pertandingan lain. Jadi anak ini akan diberikan anugerah khas sebagai satu penyuntik semangat untuk mereka. Dan juga saya berbangga kerana walaupun aktiviti sukan kita tergembala secara fizikal, tetapi ada sudah satu kerjasama yang menggerakkan aktiviti sukan secara maya, walaupun it is not orang kata physical, tetapi at least semangat anak-anak ini tidak akan jatuh. Okey, seterusnya kita nak pergi ke laporan Unico Curriculum. Laporan Unico Curriculum. Okey, kita sekarang akan pergi ke isu curriculum. Tahun 2021, kalau kita lihat daripada indeks 78.31 kelulusan, satu benda yang sangat positif. Cuma kita mengalami beberapa isu di mana PPD menghantar pelajar pada saat-saat terakhir, dan pelajar ni ialah pelajar yang kita boleh cakap mempunyai kelemahan dalam banyak subjek. Jadi itu menjadi satu cabaran yang besar untuk sekolah dan cikgu khasnya, untuk membimbing anak-anak ni dan mengasah. Sebab contohnya pelajar datang, ada pelajar yang tidak boleh bercakap bahasa Melayu langsung.
Ya. Kemahiran mereka dalam bahasa Melayu pun tak ada, kelemahan mereka dalam subjek-subjek lain. Tapi itulah, bila dah sampai ke sekolah ni, berapa tahun ni, sepanjang kita berada di sekolah ni, situasi ni memang berlaku. Saat-saat akhir ada pelajar-pelajar yang datang dan penguasaan mereka sangat lemah. Tapi syukur sangat komitmen cikgu dalam membantu anak-anak ni dapat, orang kata, dapat memajukan mereka one way or other lah. Dan bahasa Inggeris keseluruhan kita capai sebanyak 76.72%. Kalau kita lihat darjah 1, 2, 3 ni, masing-masing mencapai 80% ke atas, darjah 4 60% ke atas, darjah 5 70% ke atas, dan darjah 6 60% ke atas. Jadi itu satu pencapaian yang boleh katakan membanggakan. Matematik keseluruhannya 75.13 dan sains 73.54%. Dan kita juga ada beberapa aktiviti yang lain seperti tuan-tuan dan puan-puan boleh baca, antaranya panitia untuk matematik, pendidikan Islam, bahasa Inggeris, dan juga panitia-panitia untuk yang lain. Jadi untuk seterusnya laporan unit co-curriculum, kita boleh baca sendiri pengangkat kanak-kanak, perkemahan keris Gangsa dan Perak, dan virtual run yang telah dilakukan, dan juga aktiviti-aktiviti lain yang telah ni, dan nama anak-anak yang telah menyertai. Telah menyertai, dan saya berharap sangatlah pada ibu bapa yang ada, walaupun dalam keadaan begini, saya sangat berdoa lah, sangat meminta bantuan daripada ibu bapa, sebab saya pun seorang ibu bapa. Kita cuba mewujudkan satu semangat untuk anak-anak kita ni. We understand the stress is there. Kita faham stres itu memang ada pada anak-anak kita. Dan kita pun sendiri mengalami tekanan, tetapi it's either we do it or we do not do it. Okay, dan seterusnya saya akan terus ke penyata kewangan PIBG daripada Januari 2020 hingga Disember 2020. Okay, keseluruhan pendapatan kita ialah berjumlah RM9,428.51. Dan perbelanjaan kita setakat tahun lepas 31 Disember ialah RM7,965, dan baki pada 31 Disember ialah RM1,463.51. Dan juga kita ada beberapa projek, di mana projek ITING dan projek-projek lain, kita telah melaksanakan, dan juga ada projek-projek yang tergendala. Contohnya projek untuk mendirikan kolam ikan, untuk sambung balik dengan konsep sekolah hijau tu tergendala. InsyaAllah sekarang bila keadaan reda balik, kita boleh sambung balik. Dan kita memang ada rencana untuk dirikan kerusi-kerusi menunggu, kerusi-kerusi menunggu untuk pelajar di ruang menunggu, kerusi yang lebih baik, dan ini pun atas sumbangan pihak lain, dan itu pun tergendala, jadi kita akan cuba usahakan balik untuk teruskan balik. Jadi saya minta mana-mana parents yang ada untuk sokong penyata kewangan ini, ataupun saya akan buka orang kata untuk pada semua parents, untuk kalau ada soalan nak tanya, sila kemukakan soalan. Kalau sesiapa ada soalan. Cik Patrick. Ya, saya. Boleh tak minta seorang ibu bapa untuk
kalau tak ada apa-apa bantahan tentang minit mesyuarat, menerima minit mesyuarat tu dan sokong diterima. Okey. Kita nak sahkan minit mesyuarat dulu sebab lama dah tak bermesyuarat, jadi protokol mesyuarat dah lari sikit. Okey, untuk minit-minit mesyuarat tadi saya minta mana-mana parents yang bersama kami untuk sokong dan sahkan dulu dan sokong. Sahkan seorang, sokong seorang Sokong. Sah. Okey, terima kasih Cik Satya. Siapa yang Cik Satya dah sahkan, siapa dah sokong, perlukan seorang lagi parents untuk sahkan. Kita perlukan 2 orang seorang dah sokong, seorang kena sahkan. Saya sahkan. Okey, terima kasih Cik Rahim. Nampak sihat. Okey, sekarang kita ke kewangan tadi kita perlukan seorang untuk sokong dan kalau tak ada soalan dan seorang untuk sahkan. Cuma sebelum kita sokong dan sahkan ni kita boleh lihat dengan jelas kewangan kita tahun lepas bukan seperti tahun-tahun yang lain di mana jumlah yang masuk agak besar dan banyak-banyak aktiviti kita dapat lakukan Tapi tak apa, dalam keadaan ni kita masih ada aktiviti yang berjalan. Jadi saya perlukan, kalau ada soalan boleh tanya, kalau tidak kita kena sokong dan sahkan untuk kewangan tahun lepas. Cik Patrick, Assalamualaikum. Hello. Salam. Saya Ahmad Azamuddin Ya. Untuk penyata keuangan ni ada berserta dengan supporting dokumen untuk perbelanjaan yang dikeluarkan daripada wang daripada PIBG. Okey, minta bendahari. Ya, saya. Boleh tolong jawab soalan ni sebab Cik Ahmad tanya ada supporting document atau tidak. Untuk setiap wang daripada PIBG ada berserta supporting dokumen seperti DO, PO ataupun receipt. Ya, maksudnya sumbangan ke? Ya, untuk pembelian yang dikeluarkan daripada PIBG sekolah kepada untuk yang untuk yang dikatakan perbelanjaan Cik Ahmad Okey, perbelanjaan contoh bayaran, kita beri satu-satu. Bayaran pengawal lalu lintas, Cikgu Bendahari ada resit kan? Ada resit, ya. Okey, Kowe pun kita ada resit, pengawal lalu lintas ada resit. Okey, untuk projek ITING itu lepas dia ni kita akan dapat resit dan sebab satu ni projek ni masih belum berjalan iaitu projek pada ITING di bawah saya. Benda tu dah lama siap tapi cuma kita tak pasang lagi. Dan untuk yang lain-lain tu perbelanjaan untuk beli pokok, beli apa kan. Memang semua ada resit. Ada resit pada saya. Semua ada resit. Ya Cik Ahmad, semua ada resit Cik Ahmad. Okey, terima kasih. Baik, itu sahaja persoalan saya. Siapa lagi parent ada soalan boleh kemukakan. Okay, kalau tak ada soalan, kami perlukan seorang untuk sokong dan seorang untuk sahkan. Kita perlukan seorang parents untuk sokong, penyata kewangan dan seorang untuk sahkan. Saya sokong Encik Patrick. Okay, terima kasih Cikgu Logan. Untuk seorang untuk sahkan.
seorang pengesahkan ini, tolong sebutkan nama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Norman bin Haji bin Had, saya menyokong akaun tersebut. Terima kasih. Silakan ya, terima kasih Cik Aman. Okey, dan itu dia untuk minit mesyuarat yang lepas dan juga minit-minit kewangan ya. Dan yang seterusnya ialah isu tentang ahli Jawatankuasa PIBG 2021 dan 2022. Ini tidak akan dilaksanakan seperti dikatakan tadi. Kita akan membuat pemilihan untuk AJK baru 2022 dan 2023. InsyaAllah tak ada halangan, Januari tahun depan atau paling lambat Februari. Dan mereka akan dipilih kalau dibenarkan secara bersemuka di Dewan macam biasa. Okey, dan saya akan pergi pada cadangan dan usul. Nama Encik Muhammad Fadli bin Muhammad Saleh, anak adik Adam Daniel, kelas 2 dinamik, memastikan SOP COVID dipatuhi dan diguna pakai sepenuhnya oleh murid dan guru di sekolah, memastikan fasiliti bagi murid dan guru terjaga sepenuhnya di sekolah untuk kemudahan bersama. Ini saya rasa Cik Fadli seperti dikatakan tadi ada isu keluarga. Okey, sepanjang sekolah dibuka pada masa yang peringkat yang singkat tu, sekolah telah mengenakan SOP yang sangat ketat. Di mana bacaan suhu, saya pun berserta beberapa kali pada pagi. Kedudukan anak tu dia ada jarak yang betul, semeter lebih. Dan walaupun anak-anak kecil ni, walaupun susah untuk dikawal, tetapi kita telah dapat laksanakan dan syukur sangat tak ada satu insiden yang berlaku dalam cara yang kegagalan atau kecuaian kita lah. Tapi cuma ada satu insiden yang berlaku di mana pelajar daripada sekolah menengah tak silap, abangnya kena positif COVID dan adiknya telah berjangkit, dan benda ni tak diberitahu sehingga kami telah dapat notis daripada KKM. Tapi syukur sangat kelas tu telah dikuarantin dan tidak ada kes-kes yang besar selepas itu. Yang keduanya, nama Puan Haiti binti Ishak, nama anak Muhammad Amin Ashraf, kelas 3 dinamik. Tarikh ujian peperiksaan sekolah tidak bertindan dengan tarikh peperiksaan sekolah agama. Memberikan tempoh masa yang lama untuk murid menyiapkan kerja rumah, memandangkan murid bersekolah agama pada waktu petang dan mengaji sebelah malam. Ini saya minta boleh cikgu untuk menjawab isu ni. Puan Guru Besar ataupun cikgu-cikgu lain untuk isu cadangan dan usul ni, minta beri feedback tarikh ujian peperiksaan di sekolah tidak bertindih dengan tarikh peperiksaan sekolah agama. Minta guru besar ataupun mana-mana guru yang ada tolong jawab. Okey, baik. Memang kita punya peperiksaan tidak sama tidak sama tarikh peperiksaan sekolah rendah dengan sekolah agama. Sebab kita dah ada tarikh-tarikhnya yang ditentukan dan kita ikut daripada Majlis Guru Besar Negeri Selangor. Kita buat satu negeri peperiksaan di sekolah kita. Sekolah agama mereka yang tidak sama dengan kita. Andai yang tersama tarikh tu mereka tidak ikut. Mereka tidak ikut kita sebab kita memang dah ada perjanjian dengan sekolah agama supaya tidak sama dengan sekolah kebangsaan dalam menjalankan ujian atau pentaksiran untuk anak-anak murid kita. Itu saja ya. Okey, terima kasih Puan Jamila.
Seterusnya kita ada Encik Azmin bin Ayub, anak dia Muhammad Khalis Zaman, kelas non-dynamic. Usul letak bonggol di hadapan sekolah untuk mengelakkan kenderaan terlalu laju, membahayakan keselamatan murid yang melintas. Okey, isu ini saya sendiri telah bawa ke unit PDRM, JKA dan majlis beberapa kali. Tetapi sekarang apa yang berlaku ialah dia orang ada letak bonggol di tak silap saya dia 20 meter daripada pintu masuk sekolah. Dan itu satu bonggol saja dia orang dapat letak. Okay. Tetapi untuk letak bonggol di kawasan melintas tu, yang saya diberitahu agak tidak praktikal. Okay. Sebab ini jawapan yang saya terima. Jadi tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan untuk bina zebra walk tu, ia mengambil masa hampir 2 tahun selepas kami membentangkan isu ni pada pihak MRT. Saya sendiri telah tulis email ke masa itu Datuk Seri Najib. Saya hantar email secara ke Datuk Seri Najib, CC pada pihak sekolah, kementerian, hantar pada pengarah JKA. Jadi mana-mana isu melibatkan jalan depan ini kita akan mengambil masa. Tapi satu cadangan baik, cuma yang mereka mengatakan it's not practical anymore. Baik, saya menambah. Pihak sekolah telah pun memanggil MyROS untuk membuat pengauditan keselamatan lalu lintas di hadapan sekolah. Mereka datang dan membuat penilaian, diberikan 4 bintang ke sekolah kita, 4 bintang dari 5 bintang. Maknanya boleh diuruskan dan tidak mengganggu ataupun pada mereka lah, mengganggu keselamatan kita. Dan untuk masa hadapan akan dibina jambat, jambat di depan sana. Nanti murid-murid akan lintas melalui jambat itulah. Tapi itu projek dari MKH. MKH, pelaksanaannya kita tak tahu bila, tapi sudah dibuat pengukuran. Dibuat pengukuran. Itu maklum balas dari saya. Okey, terima kasih Puan Jamila. Okey, yang keempat ialah daripada sekolah sendiri, bidang kurikulum, kutipan Majlis Aspirasi tahun 6 sebanyak RM50 setahun bermula pada tahun 2022. Ini satu cadangan. Nanti kita akan perhalusi setiap ada, sebab sekarang yuran pun saya rasa kita dah kurangkan. Tahun ni memang tak kutip yuran, tahun lepas tak kutip yuran. Jadi segala kutipan yuran ni akan dilaksanakan bila keadaan dia kembali macam biasa. Okey, saya menambah mengenai yuran ni. Mulai tahun lepas lah, kita turunkan sumbangan PIBG satu keluarga daripada 50 ke 30. Last year dan tahun ini kita tidak minta, tetapi kepada ibu bapa atau keluarga yang menyumbang, kita sangat alu-alukan, dan memang ada ibu bapa yang memberi, yang menyumbang dan menyumbang yang banyak. Saya ucapkan terima kasih, dan saya tidak akan memintalah pada ibu bapa yang tidak dapat menyumbang, sebab saya faham dengan keadaan semasa. Dan untuk yang kutipan RM50 tahun 6 ni, kita akan buat apresiasi untuk mereka pada tahun hadapan, bulan 3. Contohnya dalam tahun ini kita dah buat untuk murid yang tahun lepas punya. Kita buat yang pandu lalu tu, kita buat pandu lalu di depan tu, ambil dan terus balik. Kita akan buat lebih kurang macam tu lah. Seandainya kalau tidak boleh bersemuka. Kalau boleh bersemuka, kita akan buat yang lebih detail lah. Kalau yang tak berpeluang bersemuka, kita akan buat yang seperti mana tahun ini, dan kemeriahannya sama ataupun serupa dengan bersemuka. Saya sangat puas hatilah. Terima kasih pada Cikgu Sabiza
guru tahun 6 dan AJK, semua guru yang terlibat untuk memeriahkan atau melaksanakan Majlis Apresiasi tahun 6 2020 yang telah kita buat awal tahun itu. Ya. Tanya. Okey, dan akhirnya tahun depan salah satu aktiviti yang kita akan bawa balik dan akan laksanakan ialah aktiviti majlis penghargaan dan penganugerahan untuk individu-individu khasnya guru-guru dan beberapa ibu bapa yang telah menyumbang sepanjang 2 tahun ini. Sepatutnya kita mengadakan satu majlis pada tahun lepas, gagal sebab tak dapat kebenaran polis, dan tahun ini kita rancang dan setakat ini masih tak ada kebenaran yang dapat, dan majlis itu setiap yang terpilih, saya tak boleh umumkan nama di sini ada hampir-hampir 10 lebih AJK dan cikgu-cikgu dipilih untuk terima anugerah, dan kita akan laksanakan itu secepat keadaan ini reda, dan juga akan ada beberapa, kita telah juga terima sumbangan untuk daripada daripada seorang parent untuk beberapa dikatakan apa ni hadiah berbentuk alat elektrikal dan sebagainya lah. Jadi ini kami telah rancang di tahun lepas tapi masalahnya tak dapat dilaksanakan. Jadi benda ini akan menjadi satu yang kita akan laksanakan insyaAllah sebelum AGM tahun depan. Kalau boleh kita buat tahun ni, kita akan laksanakan tahun ni, tapi semua bergantung pada kelulusan yang kami akan terima, dan itu bergantung pada keadaan. Okay, jadi setakat ini saja daripada laporan tahun lepas. Saya dengan cadang. Okey. Okey, untuk sesi yang saya maklumkan tadi, itu AJK yang akan kekal ni sementara untuk yang 4 bulan ni, saya perlukan dua orang seorang parent untuk menyokong dan seorang parent untuk sahkan AJK yang ada untuk terus kekal, sebab ini satu formality yang kita kena ikut daripada PPD. Okey, baik. Saya mencela Cik Tri. Okey, secara rasminya sebenarnya pembubaran AJK PABG untuk sesi 2020 dan 2021 telah terlaksanakan. Maknanya dari segi formaliti pembubaran itu telah berlaku setelah Encik Petri membentangkan berkaitan dengan mesyuarat tahun lepas dan juga pembentakan akaun daripada Encik Patrick dan juga Bendahari. Maknanya pembubaran AJK telah terlaksana, makanya kita terpaksa melantik AJK jawatankuasa baru. Tetapi atas persetujuan bersama yang telah dibincangkan sebelum ini oleh ahli jawatankuasa yang lepas, maknanya kita telah bersetuju untuk mengekalkan semua AJK PIBG daripada kalangan ibu bapa dan sedikit perubahan saja daripada kalangan guru disebabkan oleh faktor persaraan. Maknanya kita memerlukan seorang pencadang yang mencadang agar semua ahli jawatankuasa PABG sesi 2020-2021 dikekalkan untuk sesi baru 2021 dan 2022. Dan memohon ada seorang pencadang dan seorang menyokong agar usul ini kita laksanakan. Silakan Tuan. Kalau ada seorang ada pencadang agar usul ini dilaksanakan. Saya Cikgu. Tidak Saman, saya mencadangkan agar AJK PIBG 2021 dikekalkan untuk sehingga tahun hadapan. Okey, terima kasih Ustazah Siti Robaya. Ustazah Siti Robaya mencadangkan agar semua AJK tahun 2020-2021 dikekalkan, diteruskan untuk ahli jawatankuasa 2021-2022. Ada sokongan
Saya Norman. Okey, terima kasih Encik Norman. Maknanya dah selesai pemilihan ahli jawatan kuasa, maknanya semua ahli jawatan kuasa dari kalangan ibu bapa yang telah dilantik pada tahun lepas akan terus dikekalkan. Walau bagaimanapun, ada perubahan dari segi ahli jawatan kuasa di kalangan guru, di mana ada guru kita yang akan bersara, iaitu setiausaha kita sendiri. Untuk mengumumkan jawatan kuasa baru itu, saya mempersilakan Puan Guru Besar, Puan Jamilah binti Muhammad Yusof untuk membacakan ahli jawatan kuasa daripada kalangan guru. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Dasaman. Ahli jawatan kuasa PIBG sesi 2021-2022 dari kalangan ibu bapa adalah sama, ya. Dan daripada guru juga adalah sama, cuma yang akan berlaku pada 1 hari bulan 10 adalah persaraan Puan Nora, ya, Puan Nur Radia, iaitu setiausaha kehormat kita. Beliau akan bersara dan kita akan gantikan dengan setiausaha yang baru yang kita namakan dengan Puan Siti Kartina Yajid untuk mengambil alih pada jawatan kuasa setiausaha kehormat PIBG sesi 2021-2022. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Puan Guru Besar. Okey, untuk makluman semua, saya akan bacakan sekali lagi semua ahli jawatan kuasa yang sebenarnya baru dilantik, walaupun pada hakikatnya adalah jawatan kuasa yang lama. Saya akan bacakan sekali lagi semua ahli jawatan kuasa yang baru dilantik. Okey, baik. Kita bermula daripada yang di-Pertua PIBG, masih dikekalkan Encik Patrick Win Balawinotan. Naib yang di-Pertua PIBG, Puan Malahati binti Kamaruzaman. Setiausaha, kita dah tukar yang baru, iaitu Puan Siti Kartina binti Abdul Yajid. Bendahari, Puan Nur Azlin binti Abdul Aziaz. Ahli jawatan kuasa dari kalangan ibu bapa, Encik Indra bin Muhammad Zain. Puan Nur Hashimah binti Hamzah. Satu lagi saya terlepas pandang berkaitan Cik Kumar. Berkaitan Cik Kumar kerana anak beliau telah tamat persekolahan di SK Jalan Bukit 1. Macam mana Puan Guru Besar? Kita teruskan ya. Boleh, kita akan membuat permohonan dari PPD. Ya, kita akan memohon dari PPD mengekalkan Encik Kumar sebagai ahli jawatan kuasa PIBG 2021-2022. Okey, terima kasih. Encik Kumar, anak lelaki, Tanjung Velu. Puan Nur Ashikin binti Saharudin. Puan Saripah binti Ibrahim dan Encik Muhammad Fadli bin Muhammad Saleh. Dan ahli jawatan kuasa guru, saya sendiri, Cikgu Dasaman Ijimki, Cikgu Muhammad Al-Azmi Faris bin Al-Qusairi, Cikgu Sabiza binti Osman, Cikgu Wan Zaleha binti Wan Mamat, dan Cikgu Indra, anak perempuan Damanatan. Manakala kita masih mengekalkan juru audit, Puan Paspa binti Muhammad Sofa dan juga Puan Rosmina binti Abdullah. Okey, baik. Setelah habis pelantikan berkaitan dengan pelantikan AJK tahun 2001-2022, maknanya majlis kita dah hampir selesai. Walau bagaimanapun, ada sedikit pengumuman daripada saya sendiri berkaitan dengan program-program yang kita sedang laksanakan di sekolah, iaitu minta bantuan, minta pertolongan, minta jasa tuan-tuan dan puan-puan untuk menyertai program My Walk My Ride peringkat negeri Selangor untuk murid-murid tahun 4, 5 dan 6. Ya, Encik Norman, ada soalan? Minta maaf cikgu, untuk audit tadi tu, audit luar ada tak? Ada. Maknanya cikgu yang dilantik sebagai apa? Ahli jawatan kuasa audit ke? Ya. Daripada luar punya audit. Ada tak? Encik Paspa, Puan Paspa. Okey, thank you. Saya tak sebutkan Puan Paspa daripada pelantikan luar, daripada kalangan ibu bapa.
dan kita punya kerani sekolah sendiri dari Puan Rosmina binti Abdullah ya. Boleh Encik Norman? Okey, cikgu clear, thank you. Okey. Ada soalan lagi sebelum kita teruskan untuk hal-hal lain sebelum mesyuarat ni kita tangguhkan? Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya teruskan berkaitan dengan program yang telah disebutkan pun oleh Puan Guru Besar semasa ucapan tadi, iaitu program My Walk, My Ride yang dikhususkan kepada semua murid-murid tahun 4, 5, 6, dan penyertaan ini murid-murid akan dapat terus sijil peringkat negeri Selangor. So tujuannya kita memberi peluang kepada semua murid-murid yang sebelum ini mungkin sukar untuk menyertai program-program yang lain, mungkin bersaing dengan kawan-kawannya yang lain, tetapi ini semua kita beri peluang kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan menyertai program My Walk, My Ride. Saya telah banyak kali post maklumat berkaitan program tersebut di WhatsApp tahun 4, 5 dan 6. Tuan-tuan boleh baca dan link dia pun ada kat situ. Semua berkaitan program dengan situ, tunjuk cara pun, video pun ada kat situ. Dan program ini bermula pada hari semalam sepatutnya. Dah buka pada hari semalam 24 sehinggalah 5 Oktober. So saya nak maklumkan sekali lagi, jikalau sekolah kita antara sekolah yang paling ramai penyertaan di peringkat daerah, insya-Allah anugerah berkelompok, maknanya sekolah kita akan dapat peruntukan barang sukan yang diperuntukkan kepada sekolah dan semua murid akan dapat sijil peringkat daerah lah. Dan juga murid juga akan dapat sijil peringkat negeri. Dan jika sekolah kita merupakan antara sekolah yang paling ramai penyertaan di peringkat negeri, sekali saja buat, maknanya sekali saja buat peringkat daerah terus juga peringkat negeri, kita juga akan dapat hadiah berbentuk dia secara kelompok, berbentuk beragam sukan yang akan disampaikan oleh jabatan ke sekolah, iaitu beragam sukan untuk kumpulan murid-murid kita lah. Jikalau kita antara 5 terbaik di peringkat negeri Selangor, dari segi penyertaan lah, dari segi penyertaan, paling ramai penyertaannya, maknanya mengikut peratus. Jangan risau, mungkin tuan-tuan dan puan-puan bertanya, murid kita tak ramai. Tak, dikira berdasarkan peratus. Kalau murid kita 150 orang, kalau dah masuk 120 orang, maknanya peratus kita tinggi. Kalaulah contohnya sekolah kita menang di peringkat negeri, 5 terbaik di peringkat negeri, sekolah kita akan terpilih ke peringkat kebangsaan. Bila di peringkat kebangsaan kita akan buat sekali lagi. Faham kan? Maknanya di peringkat negeri ni dan daerah kita buat sekali, dan jika sekolah kita tersenarai di peringkat kebangsaan, kita akan buat sekali lagi sebab jarak dia berbeza. Kalau peringkat negeri dan daerah ni 4 km. Kalau di peringkat negeri, peringkat kebangsaan 5 km. So peluang saya sebenarnya satu tujuan saya nak semua murid-murid kita menyertai program My Walk, My Ride ni. Kalau boleh semua menyertai. Sebab di sinilah peluang terutamanya murid-murid tahun 6 yang ingin pergi ke sekolah, ke kegiatan 1 nanti, kumpullah sijil sebanyak mungkin. Bukan saja murid tahun 6, murid tahun 4 pun PHJSK dikira secara kumulatif bermula daripada darjah 4. Jangan darjah 6 baru nak mula aktif. Mula darjah 4. Sebab perkiraan markah PHJSK bermula daripada darjah 4. Bukan bermula daripada darjah 6. So saya sarankan dan bantuan daripada ibu bapa, sebab semua murid-murid yang akan melakukan aktiviti ini mesti diawasi oleh ibu bapa. Baca saja. Saya rasa lengkap dah apa yang saya telah paparkan dalam guru 1 dah lengkap. Dan kalau tak faham ataupun ada pertanyaan boleh PM saya. Sebab dalam 2 hari pun ramai juga yang PM saya secara personal. Tak ada masalah, saya akan jawab. Selagi saya tak tidur tengah malam pun boleh. Okay, tak ada masalah. Okay, sebelum kita mengakhiri majlis kita pada hari ini, kalau ada apa-apa saya buka soalan yang terakhir. Kalau ada pertanyaan hal lain daripada ibu bapa, daripada guru-guru sendiri, kalau ada apa-apa perkongsian sebelum kita mengakhiri mesyuarat kita. Baik, saya nak menambah mengenai My Ride tadi tu. Saya nak kalau boleh semua murid tahap 2 darjah 4, 5, 6 tu masuk sertai. Sebab ini untuk kemudahan murid-murid juga. Pertama, kemudahan dia dapat poin untuk PAJSK. Yang kedua, kita akan dapat
kalau banyak peserta kita dapat hadiah dari negeri dan kita dapat hadiah dari peringkat kebangsaan. Maknanya kita akan dapat banyak hadiah. Maknanya kita boleh beli macam-macam untuk bilik sukan kita, alat-alat sukan kita. Ini untuk kamu juga. Sebab kamu akan gunakan sehingga tahun hadapan. Bila-bila lagi kamu berada di sekolah kita. Ya. Jadi saya memohon ibu bapa yang ada di sini, jom kita sertai My Run My Ride ni. Ya. Sebab kita boleh buat ya, boleh buat. Kalau boleh ikut saya nak dari murid dah 1, 2, 3 pun buat juga. Tetapi kekurangan ibu bapa untuk uruskan. Jadi saya memohonlah untuk murid 4, 5, 6 ni join untuk My Run My Ride ni. Ya. Terima kasih. Okay, baik, terima kasih Puan Guru Besar dan tahniah juga murid-murid yang bersemangat. Tengah hari semalam pun ada dah mengantar penyertaan. Tahniah. Okey, baik. Kalau tiada apa-apa, saya selaku pengurusi majlis dan pengurusi sementara pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa yang sudi hadir dalam majlis mesyuarat agung PABG kita pada pagi ini, walaupun dalam keadaan pandemik, dalam keadaan kita berjumpa secara maya. InsyaAllah doakan semoga yang terbaik akan menyusul di masa akan datang. Kita akan dapat berjumpa dan melakukan aktiviti seperti biasa. Ya, Encik Patrick, ada Encik Patrick angkat tangan. Ada apa pertanyaan? Okey, saya minta ni kalau boleh semua parent buka kamera sebab kita nak ambil gambar untuk rekod PIBG dan juga rekod PGD . Minta semua. Okey, kita ambil gambar dulu. Kalau boleh semua buka kamera. Semuanya buka kamera. Buka. Kita nak angkat gambar. Semua buka kamera. Ya. Ini dokumentasi ya. Ramai hari ni yang hadir. Ramai yang hadir. Tahniah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sebab join ya meeting. Join meeting. Happy anniversary untuk Puan Rosita dan Cik Norman. Semoga dimulakan sihat kepada. Oh, jealous saya tengok. Okey, ready. Juga Azmi akan ambil. Ready. Juga kita. Duduk sebelah. Puan Rosita. Okey, anniversary. Ready. Juga Azmi, ready. Okey. Puan Serifah dah buka kamera. Encik Satya. Cikgu Nora. Buka. Syariza pakai tudung dapur kan? Buka. Semua Okey. Anak ambil gambar ni tak pernah ada mesyuarat macam ni. Terima kasih. Mungkin tak akan berlaku lagi ni. Okay, ready? On video. On kamera. Cikgu Nora belum. Cikgu Syabira ada pun. Kita buka. Mungkin sudah lama habis dah tu, tak ada. Sarifah ke? Puan Sarifah. Johanna Humaira. Okey, terima kasih semua. Di akhir kalam daripada saya, yang baik dan yang buruk. Yang baik itu semuanya daripada Allah. Segala kesilapan atau percakapan, pertuturan yang buruk itu kesilapan saya sendiri. InsyaAllah kita perbaiki di masa-masa akan datang. Semoga kerjasama yang erat di kalangan ibu bapa dan guru untuk mengajukan sekolah kita ini lebih lagi baik, lebih cemerlang di masa akan datang. Okey, saya sudahi majlis kita pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,